Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk ke tajuk yang terakhir bagi bab yang pertama, iaitu praktis kendiri 1.1H, muka surat 27. Mana-mana murid yang belum subscribe channel Cikgu Buku Teks, bolehlah buat demikian sekarang. Dan jangan lupa cuba try bagi setiap latihan yang telah kita bincangkan sebelum ni. Jom cuba try. Okey, bagi soalan yang pertama ialah dia beri sebuah padang bentuk segi empat dengan dipagar dengan dawai, panjang dia adalah 5x tambah 20 dan lebar dia adalah x. Okey, dia minta kita ungkapkan dalam sebutan x di mana dia nak luas. Jadi sini kita sebelum nak selesaikan, langkah pertama ialah kita kena jadikan dia dalam bentuk gambar ajar dulu supaya kita boleh nampak gambarannya. 5x tambah 20 ialah panjang, manakala lebar dia adalah x. Okey, jadi untuk cari luas, kita telah belajar sebelum ni, luas sebenarnya diwakili oleh panjang kali dengan lebar. Okey, panjang dia adalah 5x tambah 20. Ada satu ungkapan sini untuk panjang darab dengan lebar dia wakili x, maka kita boleh dapatkan dalam bentuk 5x tambah 20 dalam bentuk dua ungkapan yang difaktorkan. Maka kita boleh expand dia akan dapat 5x kuasa 2 tambah dengan 20x. Bila kita darabkan setiap nilai 5x darab dengan x, satu lagi ialah x positif 20 darab dengan x. Okey, akan dapatlah positif 20x. Okey, dapatlah ungkapannya. Okey, seterusnya masalah yang diberi ialah panjang luas dia diberi sini pula ialah 5100. Okey, 5100, kemudian kos magar dia ialah 20 per meter. Jadi sini kita sebenarnya kena jadikan dia dalam bentuk mencari nilai punca dia terlebih dahulu. Kena jadikan dia dalam bentuk am. Okey, sebabnya kita perlu dapatkan nilai x terlebih dahulu. Jadi sini akan dapat ungkapan yang kita dapat pada soalan A tadi. Ungkapan yang kita dapat pada soalan A tadi ialah 5100 sama dengan, ataupun kita akan dapat 5x kuasa 2 tambah 20x sama dengan luasnya ialah 5100. Okey, jadi kita kena jadikan dia dalam bentuk am terlebih dahulu. Bila jadi bentuk am akan dapat 5x kuasa 2 tambah 20x. Okey, tolak 5100 sama dengan kosong. Okey, kita tengok nilai-nilai yang berada pada setiap perkalinya. Ada 5, positif 20 dengan 5100. Sebenarnya kita boleh permudahkan dia. Kita kena bahagi dengan 5 terlebih dahulu. Okey, jadi bila kita bahagi dengan 5, kita akan dapat jawapan dia ialah x kuasa 2 tambah 4x tolak 10, 20 sama dengan kosong. Okey, dah jadi dalam bentuk am. Okey, dah jadi dalam bentuk am ni. Okey, bila jadi bentuk am, langkah seterusnya ialah kita kena buat dia dalam bentuk pemfaktoran dan juga dapatkan jawapan. Kita akan dapat jawapan dia ialah x sama dengan 30. Satu lagi ialah x sama dengan negatif 34. Okey, kita kena tahu berapa panjang dia dulu. Okey, jadi sini akan dapat x tolak 30, kemudian sini akan dapat x sama 34. Okey, kita tak boleh ambil nilai negatif ni. Okey, tak boleh ambil nilai negatif sebab nilai dia mewakili panjang. Jadi bila panjang dia x tu negatif, kita tak terima dia, kita hanya ambil nilai x yang nilai positif saja. Untuk misalnya masalah ni kita akan ambil nilai yang positif sebab dia mewakili panjang x tu. Okey, seterusnya di sini apa kita nak cuba selesaikan dia. Bila kita cuba selesaikan dia, kos dia ialah 30, maka kita akan dapat jawapan dia menggunakan nilai-nilai yang perlu kita ganti mencari panjang dia, kos panjang dia. Jadi yang pertama sini ni ialah x dia. Kita kena carilah apa luas kita kena cari perimeter kawasan dia. Okey, perimeter kawasan dia sebenarnya diwakili oleh, okey, sini 5x tambah 20. Okey, 5x tambah 20. Jadi 5x tambah 20 kita boleh ganti dengan 30 tambah 20 akan dapat jawapan dia adalah 150 dengan 150 170. Manakala untuk x di sini kita akan dapat nilai dia ialah 30. Jadi nilai x akan dapat 30. Okey, jadi bila kita tambahkan, tak boleh tambah sini, kita akan dapat nilai dia ialah 200.
Okey, maksudnya sini 30, lebar 30, lebar pun 30, panjang dia tadi kita dapat 170, panjang ni pun 170, maka kita akan dapat 170 tambah 170 tambah dengan 30 tambah dengan 30 sebenarnya mewakili nilai panjang bagi padang tersebut. Okey, bila kita dapat 400 ni, bila kita dapat 400, barulah kita boleh kira dengan per meter. Okey, jadi sini akan dapat 400 di kos dia. Kosnya, kos pagar. Kita akan dapat 400 darab dengan RM20 bagi 1 meter, maka kos dia sebenarnya ialah RM8,000. Okey, selesailah bagi soalan nombor 1. Okey, soalan terakhir ialah diberi Encik Hisham memandu dengan laju purata. Laju purata dia ialah 20T tolak 20. Jam dia ialah masa dia 7 tolak 3. Kemudian jarak dia tu 225. Dia minta kita tentukan adakah Encik Hisham tu mematuhi peraturan sekiranya had laju ialah 110. Jadi langkah dia ialah sebenarnya kita kena tahu nilai T dia berapa. Bila kita tahu nilai T, maka kita boleh tahulah sama ada Encik Hisham tu mematuhi ataupun tidak mematuhi peraturan. Okey, jadi sini kita boleh tahu, kita tulis sikit maklumat. Purata laju sama dengan 20T tolak 20. Masa dia ialah T tolak 3. Kemudian jarak dia ialah 225. Okey, seperti yang kita telah belajar sebelum ni dalam peringkat menengah rendah, kita ada satu formula. Purata laju sebenarnya sama dengan jumlah jarak per dengan masa. Okey, jadi sini purata laju sebenarnya mewakili 20T tolak 20 sama dengan jarak dia 225 per dengan T tolak 3. Okey, kita boleh buat dalam bentuk kena jadikan dia sama dengan kosong dulu. Okey, 20T tolak 20, kemudian satu lagi ialah T tolak 3 sama dengan 225. Okey, bila kita buat satu pengembangan 20T tolak 20, T tolak 3, maka akan dapat sini ialah 20T kuasa 2 tolak 80T tambah 60 sama dengan 225. Okey, cara dia nak dapat jawapan ni, saya percaya kamu dah pelajari dengan cekap sebenarnya sebelum ni. Darab antara sebutan, maka kamu akan dapatlah seperti yang saya tunjukkan jawapan tadi ni. Okey, jarak antara tu maka kena dapat jawapan. Kemudian kena jadikan dia dalam bentuk am. Bentuk am maksudnya kena jadikan dia sama dengan kosong. Okey, bila jadi sama dengan kosong maka akan dapat 20T kuasa 2 tolak 80T tambah 60 tolak 225 sama dengan kosong. Maka akan dapat dia sebenarnya dalam bentuk tiga sebutan. 20T kuasa 2 tolak 80T tolak 165 sama dengan kosong. Okey, kita boleh bahagi dengan semua ni, sebenarnya kita boleh bahagi dengan 4. Kita bahagi dengan 5 dulu. Kita bahagi dengan 5. Bila kita bahagi dengan 5, kita akan dapat sini ialah 4T kuasa 2 tolak 16T tolak 33 sama dengan kosong. Okey, barulah kita boleh buat dalam bentuk perfaktoran sama dengan kosong, dan juga dapat tekan kalkulator. Nilai T dia sama dengan, bila kita tekan nilai T dia, kita akan dapat 11/2. Satu lagi ialah nilai T dia ialah negatif 3/2. Okey, nilai negatif kita tak boleh ambil nilainya. Okey, nilai negatif kita tak boleh ambil sebab dia mewakili masa sini ni. Okey, jadi sebelum kita tak boleh ambil, kita kena lekapkan dulu faktoran. Sini akan dapat 2T tolak 11. Satu lagi ialah 2T tambah 3. Okey, jadi sini bila kita nak selesaikannya, kita dapat nilai yang diberi pada persamaan. Nak cari berapa nilai T, maka kita kena tengoklah nilai T yang mewakili nilai yang positif. Okey, nilai T mewakili nilai positif ialah nilai ni 11/2, maka kita pun kena ganti dalam ungkapan yang laju purata. Okey, sebab kita nak tengok berapa laju dia ni, Encik Hisham. Jadi sini akan dapat 20. Okey, T dia ialah 11/2. T dia yang kita dapat ialah 11/2.
tolak dengan 20. Okay, jadi bila kita tekan kalkulator ni, akan dapat 10 darab dengan 11. Tekan kalkulator akan dapat jawapan dia 110 tolak dengan 20, dia dapat 90. Maka bila kita dapat 90 sebenarnya, bila dapat 90, Encik Hisham 110 lebuh rayanya. Maka sebenarnya Encik Hisham ni mematuhi. Encik Hisham mematuhi peraturan jalan raya. Okey, jadi kita kena buatlah sebabnya last kali soalannya dia minta kita tentukan sama ada dia patuh atau tidak patuh, maka kita kena tulislah Encik Hisham sebenarnya mematuhi peraturan disebabkan kilometernya ialah 90, yang peraturan dia ialah 110. Selesailah soalan ni. Jadi tamatlah kita untuk semua tajuk perbincangan bab yang pertama. Jumpa lagi pada bab yang seterusnya. Jangan lupa subscribe dan cuba try.